Fasal kedua yang meminda perkara 15/1 mewajibkan syarat tambahan, iaitu mempunyai pengetahuan yang mencukupi dalam bahasa Melayu untuk mendapat taraf sebagai warga negara Malaysia, satu tindakan yang baik. Menyokong RUU yang dibentangkan ini, cuma ada beberapa perkara yang saya mohon penjelasan daripada pihak Yang Berhormat Menteri. Fasal kedua yang meminda perkara 15/1 mewajibkan syarat tambahan, iaitu mempunyai pengetahuan yang mencukupi dalam bahasa Melayu untuk mendapat taraf sebagai warga negara Malaysia, satu tindakan yang baik. Pindaan ini penting bagi memastikan individu yang akan dianugerahkan kewarganegaraan Malaysia ini mempunyai asas bahasa Melayu yang kukuh. Bahasa Melayu merupakan lambang jati diri rakyat Malaysia, alat perpaduan dan identiti Malaysia selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan seperti yang termaktub di bawah perkara 152 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Bahasa Kebangsaan 1967. Pindaan ini seiring dengan piawaian yang diguna pakai di negara lain seperti United Kingdom, Itali, Singapura, Thailand, United States, Australia. Saya ni jarang nak sokong YB Fawaz Mat Jan, tapi kali ni saya sokong lah. Kan? Okey, sekarang ni aku nak cerita kat hampa. Bila mana Fawaz Mat Jan menyokong dan memuji langkah kerajaan masukkan salah satu syarat untuk mohon kewarganegaraan adalah menguasai bahasa Melayu. Inilah kerajaan madani. Jadi hari ni tuan-tuan kena tahu, sekarang ni dalam parlimen sedang berlangsung RUU Perbahasan Rang Undang-Undang Penggubalan untuk Kewarganegaraan. So salah satu perkara yang dimasukkan sebagai syarat untuk memperolehi kewarganegaraan adalah menguasai bahasa Melayu. Jadi inilah fungsi Kementerian Dalam Negeri, fungsi orang kata apa, kerajaan madani untuk menggubalkan perkara ni. Jadi hari ni untuk tuan-tuan dan puan-puan yang sering kali mengatakan bahawa kerajaan madani ni tak menjaga orang Melayu terancam. Kita sering kali dengar dalam pentas-pentas ceramah yang mengatakan Melayu ni terancam. Malaysia ni dikuasai oleh bangsa Cina. Ni tuan-tuan. Ni abang ni tuan-tuan. Kan, kerajaan madani hari ni masukkan bahasa Melayu, menguasai bahasa Melayu. Ni kerajaan yang dikatakan tak menjaga orang Melayu ni, sebagai salah satu syarat untuk mendapat kewarganegaraan. Jadi syarat ni mengetatkan lagi untuk mendapatkan kewarganegaraan. Inilah orang yang dikatakan ni benarkan warga Cina mudah-mudah dapat IC lah apa. Ini kerajaan ni lah. Kerajaan ni yang menjaga orang Melayu kita, tuan-tuan. Jadi faham-faham Jadi kita nak pilih yang mana? Nak pilih yang berdegar-degar menjaga Melayu di atas pentas ceramah, tapi bila ada kuasa mereka tak laksanakan perkara macam ni. Tapi pilihlah kerajaan yang hari ni ada kuasa menjaga kepentingan bahasa Melayu, menjaga kedaulatan pemberian ni warga negara ni, kedaulatan negara ni, hak eksklusif kita sebagai rakyat adalah kewarganegaraan kita, yang mana letakkan syarat sebagai menguasai bahasa Melayu sebagai syarat dia, tuan-tuan. Faham dah? Fikir bagi molek-molek sikit, bang. Fikir bagi molek-molek sikit, geng. Faham dah? Mantap, Pak Abu. Assalamualaikum. Kita rujuk kepada pindaan jadual kedua, iaitu berkenaan dengan kelahiran kanak-kanak di dalam persekutuan dan ibu bapanya hanyalah bermustatin tetap di dalam persekutuan. Kalau saya bacakan, jadual kedua kepada Perlembagaan Persekutuan dipinda A dalam bahagian 2 dalam seksyen 1 dalam perenggan A dengan menggantikan perkataan seorang warga negara atau bermustatin secara tetap di persekutuan dengan perkataan seorang warga negara. Pindaan ini semestinya akan mendapat tentangan ataupun impak yang negatif daripada pihak-pihak yang tertentu. Dan antara perkara pokok yang mereka tidak bersetuju adalah memikirkan kesukaran membesarkan seorang anak yang berstatus stateless dan iaitu tiada kerakyatan di negara sendiri. Oleh yang demikian, selaku ahli ataupun segalaku negara yang prihatin, saya mohon sedikit pencerahan ataupun penjelasan daripada pihak kerajaan. Yang pertama, apakah jaminan kerajaan
agar kebajikan mereka yang tergolong dalam kategori ini terpelihara sebaiknya, terutamanya dari sudut keperluan asas seperti pendidikan dan kesihatan. Yang kedua, berapakah anggaran tempoh masa bagi memproses setiap permohonan yang diterima dan adakah akan ditambah baik agar dapat mengurangkan waktu menunggu kelulusan? Ini diangkat oleh kebanyakan ahli parlimen kita yang berbahas sebelum ini. Dan apakah langkah intervensi kerajaan sekiranya situasi rakyat tanpa kerakyatan di Sabah dan Sarawak terutamanya semakin parah selepas terlaksananya pindaan akta perlembagaan ini? Tuan Yang di-Pertua, secara dasar dan keseluruhannya, pindaan ini semestinya akan mengetatkan lagi syarat-syarat menjadi warga negara Malaysia. Secara zahirnya, dia akan memberikan banyak kebaikan kepada masa depan negara. Kewarganegaraan ini seharusnya bersifat eksklusif. Saya heran ni YB. Tentangan daripada siapa? Impak negatif yang macam mana? Golongan mana ni YB? Sepatutnya bila mana rang undang-undang ni digubal, perkara ni digubal, sepatutnya kena ramai-ramai lah menyokong. Kita sebagai orang Malaysia patutlah menyokong benda ni. Sebab apa? Ni saya bagi contoh. Perkara ni sedang dibahaskan di parlimen. Untuk sahabat-sahabat sekalian, ramai kita faham elok-elok tuan-tuan. Bila mana perkara ni digubalkan, kalau dahulunya PR, Permanent Resident ni IC merah lah orang kata kan. Maksudnya mereka ni kalau mereka berkahwin, mak dia pun IC merah, pak dia pun IC merah, mereka berkahwin, mereka duduk di Malaysia, mereka dapat anak. Kalau ikut undang-undang yang dahulu sebelum yang nak digubalkan ni, anak dia lahirnya di Malaysia, anak dia akan dapat kewarganegaraan melalui kuat kuasa undang-undang, automatik dapat IC biru, senang kata. Kan? Tapi inilah yang dibawa oleh YB Saifuddin Nasution, Kementerian Dalam Negeri. Mereka nak gubal perkara ni, nak buang perkataan penduduk tetap ataupun IC merah tadi ni. Maksudnya hari ni depa dah anak depa jadi macam anak depa ni bila mana lahirnya anak mereka ni takkan lagi mendapat IC biru ataupun kuat kuasa undang-undang. Jadi faham tak? Patutnya kena ramai-ramai lah sokong. Kan, maksudnya hari ni kerajaan hari ni nak menjaga kedaulatan negara, nak menjaga orang kata apa? Privilege-nya kewarganegaraan ni tak mudah-mudah kita nak bagi kepada siapa-siapa. Kan, hari ni kita duk bising, warga asing mudah sangat dah dapat IC. Warga sana dapat IC, warga sini dapat IC. Tapi bila mana kerajaan madani bawa usul ni, ramai-ramailah kita kena sokong. Kan, tak kira lah hang parti mana pun. Ini berkaitan dengan kedaulatan negara kita. Hari ni kerajaan madani nak tutup loophole, nak tutup kelompongan. Perkara yang dah berlarutan puluhan tahun. Tapi tiba-tiba nak ada tentangan. Pasal apa? Kan, hampa nak jaga siapa ni? Kan, kalau YB tadi ada tentangan, kita tengok kenyataan YB Fawaz Mat Jan. Dia menyokong perkara ni. Awak, hampa tak ada group WhatsApp kah? Kan, hampa tak ada group WhatsApp kah? Kenyataan yang berbeza. Nak main politik apa? Ini berkaitan kedaulatan negara. Kerajaan madani hari ni cuba bertungkus lumus. YB Saifuddin bertungkus lumus nak menjaga kedaulatan negara. Kan, berhenti main politik, sokong sepenuhnya perkara ni. Faham-faham lah? Mantap babu, assalamualaikum.